Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh penonton setia UMP TV. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan pada hari ini insya-Allah Bank Islam bersama dengan Muslim Malaysia Pahang mengadakan satu program bual bicara ataupun virtual talk berkaitan dengan vaksin COVID-19. Tajuk yang kita pilih pada hari ini adalah vaksin COVID-19, fakta atau mitos
hukum dan masyarakat. Baik, saya kira kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersiaran secara langsung pada hari ini, dan bersama kita tentu saja panel yang berwibawa yang kita datangkan khas pada hari ini. Yang pertama sekali kita ada rakan di studio bersama saya, iaitu Dr. Ahmad Mahfuz bin Ghazali, seorang pensyarah kanan daripada Fakulti Sains dan Teknologi Industri, dan beliau juga merupakan fellow penyelidik utama di Pusat Biotropik UMP. Betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan bersama kita juga wakil daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya pertama kali nak berkenalan dengan Dr. Suhazli Abdullah yang merupakan pakar perubatan keluarga, dan beliau juga adalah panel pakar dalam program imunisasi dan vaksinasi Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Boleh dengar suara saya jelas ke? Alhamdulillah, so far jelas. Doktor berada di mana? Di hospital atau di mana? Di klinik kesihatan Tengkawang, Ulu Terengganu. Di Kuala Terengganu. Baik. Saya menyangkakan tadi daripada Putrajaya. Jadi saya mengucapkan selamat datang kepada kedua-dua panel yang berada di Kuala Terengganu dan juga di UMP pada pagi ini, insya-Allah. Jadi sedikit makluman tentang program ini. Program ini boleh ditonton dan disaksikan melalui aplikasi Google Meet, dan link seperti di link yang dipaparkan. Dan kami akan terus bersama-sama dengan penonton pada hari ini. Dan sekiranya ada sebarang cadangan ataupun pertanyaan, boleh mengutarakan soalan anda di ruangan komen di Facebook UMP Malaysia, atau di ruangan chat aplikasi Google Meet. Okey, klik dekat situ dan boleh ajukan soalan, ya. Juga ingin dimaklumkan pada hari ini juga kita mempunyai cabutan bertuah yang ditaja oleh Bank Islam Malaysia Berhad, dan tentu saja penonton perlu membuat link pendaftaran lah sebelum itu untuk bersama-sama join kita pada hari ini dan berpeluang untuk dalam cabutan bertuah kita, insya-Allah. Jadi baik, tajuk kita pada hari ini insya-Allah berkaitan fokus kepada vaksin COVID-19, yang merupakan salah satu daripada tajuk yang kita kira sangat relevan lah pada pagi ini, pada hari ini, walaupun ada banyak platform lain yang membicarakan tajuk ini, namun ia tetap satu tajuk yang penting untuk kita bicarakan. Baik, saya dengan ini saya kira saya boleh mulakan soalan-soalan kita pada pagi ini untuk dikongsi bersama dengan penonton. Mungkin soalan yang pertama ni saya rasa saya perlu ajukan kepada Dr. Suhazli lah, di Kuala Terengganu. Doktor, sedikit sebagai permulaan ini, mungkin boleh doktor terangkan secara ringkas berkenaan dengan vaksin, terutamanya vaksin COVID-19 ini, sebab kita ada vaksin-vaksin yang lain, dan apakah perkembangan terkini tentang vaksin COVID-19 di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Mungkin sebagai permulaan, silakan doktor. Doktor, minta tolong on mic. Okey. Baik, ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton. Yang saya hormati Tuan Moderator Prof. Madya Dr. Hassan Ahmad, pertama kali jumpa dan jumpa pun dalam maya. Yang saya hormati juga Dr. Ahmad Mahfuz Ghazali, pensyarah kanan Fakulti Sains dan Teknologi Industri UMP, pihak penganjur dan seluruh yang turut bersama dengan program kita pada pagi ini. Pertama sekali, terima kasih di atas jemputan untuk saya menyampaikan sedikit wacana berkaitan dengan COVID-19 dan juga vaksin. Seperti mana yang Tuan Moderator Prof. Madya sebut tadi, iaitu COVID-19 adalah suatu isu yang agak hangat, ataupun ianya ada suatu yang dibicarakan buat masa sekarang ini.
kerana semua kita terlibat dalam negara. Bahkan bukan dalam negara kita, bahkan seluruh dunia terlibat. Sebab itulah namanya pandemik. Maksudnya semua terlibat, semua terkesan dengan COVID-19 ini, sama ada terkesan dari sudut kesihatan dan juga terkesan dari segi politik dan juga ekonomi. Dan COVID-19 ini kalau kita lihat kepada jumlah yang telah tercapai buat masa sekarang ini, sebanyak 132 juta. 132 juta kes seluruh dunia dengan jumlah kematian 2.86. Satu magnitude ataupun satu impak yang begitu besar dalam dunia sekarang ini adalah sejarah yang sejarah buruk dalam dunia yang dicapai, selain daripada yang kita ketahui sebelum ini berlakunya Spanish flu, berlakunya SARS, berlakunya COVID dan sebagainya. Tetapi ini adalah satu titik sejarah yang besar juga dalam negara, berlaku wabak yang membahayakan seluruh dunia. Dan kalau kita lihat sekarang ini jumlah negara yang terlibat melebihi 210 buah negara seluruh dunia dijangkiti oleh COVID-19 dengan jumlah kematian yang saya sebutkan tadi. Dan alhamdulillah negara kita dapat manage well, dapat menguruskan dengan baik. Malah negara kita ini dinobatkan sebagai salah satu daripada 5 yang tertinggi pengurusan yang baik. Bahkan DG Tan Sri Datuk Seri Nur Hisham, Dr. Nur Hisham Abdullah sebagai 3 yang terbaik dunia yang dapat menguruskan COVID-19. Pun begitu, kita masih lagi belum menang, kita masih lagi struggle untuk memutuskan rantaian COVID-19 dan akhir sekali mengurangkan keluk jangkitan yang terdapat dalam negara kita. Walaupun sekarang ni dalam negara kita melebihi daripada China, lebih pada 300,000 berbanding dengan China yang mencecah tak sampai 100,000. Tetapi usaha yang dilakukan oleh kerajaan ini adalah satu usaha yang holistik, satu usaha yang begitu kolektif dengan kerjasama daripada semua pihak. Saya boleh bahagikan kepada 2 perawatan atau pengurusan COVID-19 dalam negara kita ini. Yang pertama sekali adalah melibatkan personal responsibility, di mana setiap daripada individu mesti menjaga diri masing-masing. Sebab itulah kita gunakan hashtag kita jaga kita. Kita jaga kita dengan dalam erti kata personal responsibility. Dengan apa yang telah dikemukakan oleh kerajaan sebagai shared responsibility, iaitu kerajaan telah mengemukakan beberapa modaliti ataupun beberapa kaedah yang kita sendiri pun tahu. Antaranya adalah kita mengemukakan PKP, kita telah lakukan beberapa SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk dilaksanakan oleh rakyat. 3W, 3C perlu diamalkan dan ada lagi lah beberapa measurement yang kita lakukan. Yang saya boleh lihat ini adalah salah satu daripada kejayaan yang kita capai buat setakat ini dengan jumlah kematian tidak melebihi daripada 1,500 dan jumlah jangkitan dalam negara 300,000 lebih. Di sini kita boleh lihat bahawa kejayaan yang kita capai itu boleh kita kata ianya satu yang boleh memberangsangkan. Pun begitu, sekali lagi saya katakan kita masih belum menang. Kita masih lagi belum menang. Kalau kita lihat dari sudut perbandingan dengan negara-negara lain. Saya ambil contoh Brazil. Untuk maklumat para penonton sekalian, bahawa dalam dunia ni dia terdapat dua kaedah ataupun dua aliran. Saya sebut 2 mazhab lah, 2 mazhab. Sebab senang di sini. 2 mazhab yang diamal ataupun dianuti oleh masyarakat. Pertama sekali adalah mazhab sami'na wa ata'na ataupun mazhab yang patuh dengan apa yang diarahkan oleh kerajaan. Satu lagi mazhab tak patuh. Mazhab tak patuh. Kalau di dunia sekarang ni bermula daripada Mac 2020, kita telah lockdown. Lockdown dalam arti kata kalau negara kita 18 Mac 2020 lalu kita telah mengisytiharkan PKP. Seluruh dunia juga ada yang awal, ada yang sehingga Mei baru mengarahkan supaya lockdown. Tetapi
bagi negara kita alhamdulillah, sebab rakyat negara kita berdisiplin, patuh apa yang dikemukakan oleh kerajaan. Berbeza, saya ambil contoh di Brazil. Walaupun Brazil agak lewat untuk mengisytiharkan lockdown, iaitu Mei, kerajaan mereka mengisytiharkan lockdown, tetapi rakyat mereka kerajaan kata lockdown, tapi rakyat mereka lockmu. Nu bahasa Kelantan Terengganu tu, lockmu. Maksudnya rakyat mereka tidak patuh, tidak berdisiplin. Apabila tidak berdisiplin, kita dapati bahawa rantaian tidak putus, keluk jangkitan makin meningkat. Dan kita pun ketahui bersama bahawa jangkitan COVID-19 ini adalah melalui pergaulan, pergerakan manusia. Dan kita pun telah buktikan melalui pergerakan-pergerakan selepas pada Jun yang lepas, iaitu selepas pada gelombang yang kedua, apabila kerajaan membuka sedikit ruang kepada rakyat untuk bergerak di antara negeri, kita tengok apa yang berlaku sekarang ni, iaitu gelombang ketiga masih berlaku dan tidak turun-turun sehingga sekarang ni jumlah harian 1,000 lebih. Dan di Brazil, oleh kerana tidak patuh dengan apa yang diunjurkan oleh kerajaan, kita tengok jumlah harian mereka, saya tengok yang last week, minggu lepas, 3,000 kematian sehari. 3,000 kematian sehari. Yeah. Kita 3 orang pun dah bising kan. Tapi dia 3,000 kematian. Dan di mana Brazil ni, kalau kita tengok dari world ranking untuk COVID-19, dia adalah the second selepas pada US. US for sure lah sebab ramai. Rakyat mereka ramai. Tapi Brazil dengan jumlah lebih kurang dalam 200 juta itu, dia contribute, menyumbang kepada 10% statistik kematian seluruh dunia. Dengan jumlah sekarang ni hampir 1/3, 330,000 kes, 330,000 kematian dengan jumlah kes harian yang begitu tinggi sekali. Dan ini adalah salah satu daripada kita panggil pembelajaran yang kita boleh buat apabila rakyat tidak patuh dan kerajaan tidak mantap. Ini pentingnya apabila senario politik dalam negara stabil. Apabila sesuatu politik stabil, insya-Allah dapat diuruskan dengan baik. Berbanding dengan negara Brazil, kalau kita tengok contoh di Brazil itu sendiri, 3-4 kali tukar menteri sebab tak puas hati dengan sarana kerajaan supaya lockdown, dan menyebabkan sistem kesihatan makin menurun. Staf yang bekerja di Kementerian di Kesihatan itu sendiri ramai yang resign sebab tak puas hati. Alat-alatan untuk membeli barang-barang yang tidak dapat diuruskan dengan baik, untuk membeli ubat-ubatan yang sepatutnya tidak diuruskan baik, menyebabkan kes dalam negara mereka merudum dengan begitu cepat sekali. Dan alhamdulillah setelah beberapa bulan para saintis telah mengkaji bagaimana solution selain daripada PKP, selain daripada kita pakai face mask, selain daripada penyerakan sosial. Salah satu pada keadaan ikhtiar yang telah ditemui, yang sebenarnya telah terbukti melalui pemberian vaksinasi sebelum daripada ini, daripada penyakit-penyakit lain. Alhamdulillah, dunia telah menemui bagaimana cara untuk mencegah. Salah satu daripada kaedahnya adalah melalui pemberian vaksinasi. Dan alhamdulillah, negara kita juga melalui pengisytiharan yang telah dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 12 Januari yang lalu, alhamdulillah negara kita telah pun membuat procurement ataupun perolehan untuk mendapatkan vaksin kepada seluruh rakyat negara kita, dengan jangkaan kita jangka 80% daripada rakyat 25.6 juta memperolehi manfaat ini, agar negara kita dilindungi, protection itu ada, menyebabkan insya-Allah putusnya rantaian dan keluk jangkitan semakin menurun. Dan satu ketika nanti, wallahu alam, kita doa itu adalah satu yang terdekat, dalam masa yang terdekat, agar virus COVID-19 putus, virus COVID-19 hapus, dan akhir sekali kita akan kembali kepada suasana yang normal, insya-Allah. Itulah peringkat awalan untuk pendahuluan, Prof. Ya, terima kasih doktor. Itu banyak penerangan berkaitan dengan COVID itu sendiri dan juga vaksin yang telah diterima oleh, dan ada perbandingan dibuat tadi dengan Brazil dan Malaysia, bagaimana cara pengendalian isu COVID ini. Baik, terima kasih untuk permulaan tadi.
Dan saya kira bersama saya dengan di studio ni juga kita ada soalan kepada Dr. Ghazali Dr. Ahmad. Okey, sorry. Soalan saya yang seterusnya, kalau dapat doktor mungkin dapat menerangkan apa sebenarnya tujuan vaksin ataupun salah satu daripada tujuan vaksin inilah untuk mencapai imuniti secara berkelompok. Jadi boleh terangkan dengan lebih lanjut apa konsep imuniti berkelompok ni? Apa perlunya? Adakah ada berbentuk individu semata-mata atau kelompok itu adalah asas kepada kejayaan untuk vaksin? Silakan doktor. Terima kasih kepada moderator Profesor Madya dan terima kasih kepada UMP dan juga Bank Islam yang menganjurkan forum ni. Saya amat berbesar hati menerima jemputan untuk menghadiri forum ni, dan sebenarnya saya ikut juga perkembangan media sosial daripada Dr. Suhazili sebab dia banyak bagi penerangan berkenaan dengan COVID-19. Jadi sebelum saya mulakan, saya kena bagi tahulah, saya ni latar saya ialah bidang penyelidikan saya bioperubatan, dan saya memang pengkhususan saya dalam bidang imunologi. Jadi konsep vaksin ni agak biasa dengan saya. Jadi berbalik kepada soalan moderator tadi berkenaan dengan konsep imuniti kelompok. So konsep ni adalah satu konsep di mana bila ada berlaku jangkitan, jangkitan tu tak dapat tersebar atau masuk ke dalam kelompok masyarakat kerana sebahagian besar daripada masyarakat telah pun terlindung atau mempunyai imuniti. Ada imuniti. Ya, betul. So cara terbaik untuk mencapai imuniti kelompok adalah melalui pemvaksinan. Nanti saya akan bagi contoh selepas ni kenapa vaksin yang terbaik. Jadi sebenarnya penyakit berjangkit ni dia tersebar dengan pelbagai cara. Macam Dr. Suhazili cakap tadi, dia tersebar sebabkan pergaulan sosial. Jadi kalau kita katalah dikelilingi oleh orang yang telah terkena penyakit COVID, kita pun besar kemungkinan akan terkena penyakit COVID. Jadi untuk mengelakkan ini berlaku, kita akan cuba vaksinkan seramai mungkin. Tapi dalam masa yang sama kita kena ingat, dalam masyarakat kita ada sekelompok manusia yang memang tak boleh divaksin. Oh ya. Contoh, bayi yang baru lahir. Okay. Orang yang menjalani rawatan kemoterapi, pesakit HIV dan AIDS, dan juga orang yang sistem tubuhnya tak berfungsi dengan baik. Katalah contoh dia alami pembedahan ke, dia mengalami transplant organ ke. Orang-orang ni tak boleh kebiasaannya dia tak boleh divaksin sebab sistem ketahanan daya badan dia kurang. Jadi bila kita orang yang sihat ni divaksin, kita ada istilah dia imuniti terhadap vaksin, penyakit ni tak akan merebak lah kepada orang-orang yang tidak boleh divaksin. Sebab tu selaras dengan slogan yang dibentang oleh kerajaan, bila kita nak vaksin ni, lindung diri, lindung semua. Itu memang konsep imuniti kelompok. Dan yang penting juga kalau ikut kajian untuk mencapai imuniti kelompok, kita perlukan 70 ke 80% rakyat Malaysia divaksin. Jadi kalau ikut anggaran dalam 25.6 juta. Dan saya cakap tadi berkenaan dengan imuniti kelompok. Jadi cara terbaik ialah dengan cara sebenarnya memvaksin. Sebab kalau kita tengok, Dr. Suhazili tadi ada bagi tahu berkenaan perbandingan dengan Malaysia dengan Brazil. Kita tengok pula satu negara, iaitu negara Sweden. Negara Sweden ni pada awalnya dia nak cadangan dia ialah nak mencapai imuniti kelompok dengan cara membiarkan penduduk dia terkena penyakit COVID secara natural, secara semula jadi. Tapi bila rancangan ini dibuat, terdapat banyak kritikan terhadap rancangan ini, dan akhirnya bila Dr. Suhazili bagi tahu tadi, kita mula pandemik bulan Mac. Tapi disebabkan kegagalan rancangan ini, kerajaan Sweden telah meninggalkan rancangan ini pada bulan Disember 2020. Jadi sekarang ni di Sweden pun sudah mula mengamalkan langkah-langkah yang biasa kita amalkan. Elakkan 3C dan juga amalkan 3W dan juga ada kawalan pergerakan. Jadi ini amat pentinglah untuk kita memahami konsep imuniti kelompok. Katalah walaupun kita tak suka,
untuk divaksin, tapi kita fikirkan orang lain juga. Itulah konsep imuniti kelompok sebenarnya. Lindungi diri, lindungi semua. Itu dia punya konsep betul. Imuniti kelompok. Baik, terima kasih doktor. Ini berkaitan kefahaman kita tentang keperluan imuniti berkelompok untuk menghalang daripada jangkitan itu merebak secara meluas dalam komuniti kita. Baik, mungkin kita boleh teruskan lagi Dr. Shazli. Ada beberapa lagi persoalan yang kita nak bincangkan. Mungkin kita boleh lihat kepada satu aspek yang lain pula. Sebab bila vaksin ini nak diberikan kepada masyarakat umum, tentu saja mereka akan tertanya-tanya sebab ini vaksin yang baru. Jadi ada isu berkaitan dengan keraguan manusia untuk menerimanya dan juga keberkesanan dan juga keselamatan vaksin itu sendiri. Dah banyak dekat luar kalau kita baca tu, mereka mungkin memviralkan sesuatu yang mungkin tidak pasti dan sebagainya. Jadi itulah kita nak tanya doktor untuk umat Islam ni, mungkin isu halal haram juga menjadi satu isu. Mungkin doktor boleh komen lebih panjang lah berkaitan dengan perkara ini. Silakan doktor. Mic. Doktor tolong buka mic. Okey dia. Dia auto auto off. Okey. Mungkin auto. Terima kasih pada Prof di atas soalan yang saya rasa begitu pertinan pada masa sekarang ini. Sila. Kerana apabila saya temui di peringkat orang kampung sendirilah, dia kata nak tengok dulu lah, dia kata. Nak tengok dulu. Sebab tu kalau kita tengok jumlah pendaftaran untuk COVID-19 ini, kita dapati masih lagi di peringkat yang agak slow, agak sederhana. Baru mencapai 25% daripada total yang kita jangkakan 25.6 juta itu. Dan insyaAllah saya rasa dalam masa terdekat ni akan pick up lebih lagi lah. Baik. Apabila kita melihat kepada dua isu ini, yang pertama sekali adalah isu berkaitan dengan bahan. Yang kedua adalah isu berkaitan dengan selamat ataupun tidak. Ya, betul. Alhamdulillah saya pernah berforum lebih kurang dalam sebulan setengah yang lalu dengan Mufti Negeri Terengganu, Datuk Dr. Zulkifli Muda. Sekarang ni telah bertukar kepada Mufti yang baru. Pada masa itu adalah masih lagi Mufti Terengganu lah. Beliau membawa dua perkara yang saya rasa cukup menarik untuk kita bincangkan. Yang pertama sekali adalah dia kata manusia ini akan bertanya benda yang dia tak tahu. Ini adalah satu yang lumrah dan kita tak perlu query lebih. Kenapa mereka ini suka bertanya benda yang tak tahu? Seperti yang Prof moderator dia sebut tadilah, sebab COVID-19 ini adalah sesuatu yang baru setahun. Begitu juga dengan vaksin. Dalam negara kita baru bermula daripada 24 Februari yang lalu dan seluruh dunia baru bermula 8 Disember yang lepas. Maksudnya benda ni baru. Jadi setiap orang akan bertanya apa sebenarnya. Apabila pertanyaan itu, insya-Allah ia perlu dijawab. Dijawab oleh kerajaan, oleh pihak-pihak yang berwajib. Apakah yang sebenarnya itu vaksin dan vaksin COVID secara spesifik. Dan alhamdulillah saya dapati bahawa kerajaan telah pun menjawab dalam beberapa siri jawapan melalui sidang media, forum seperti ini dan sebagainya. Maksudnya naluri manusia itu tidak perlu disekat. Ia perlu diteruskan, perlu bertanya dan perlu kita menjawab kepada masyarakat. Isu yang kedua, seperti yang disebut oleh Datuk Mufti, dia kata manusia ini, terutama sekali pada Muslim, dia mempunyai sifat ingin hidup bersyariat. Apa saja benda baru dalam kehidupan mereka akan tanya lebih. Adakah benda tu halal ke, haram ke, apakah fatwanya dan sebagainya. Dan sudah pasti isu-isu seperti ini, persoalan-persoalan seperti ini perlu dijawab oleh pihak berwajib. Sebab melibatkan hidup bersyariat. Sebagai contohlah kita lah, macam anak saya umur tingkatan 2 tu, apabila pergi ke kedai,
kita beli bersama dengan dia di pasar raya, dia sure dia akan beli barang yang dia suka, contohnya jajan. So apabila nak bayar kita tanya, Mang ambil ni ada logo halal ke tak? Sebab kita punya insting ataupun naluri kita tu mesti nak bertanya, adakah ianya makanan yang dia beli tu adakah halal atau tidak sebagai hidup bersyariat. Dia pun tengok, ya betul lah ya. Ada. Ni tengok logo halal yang Jakin, star dia macam ni, okey, lulus. Maksudnya isu seperti ni adalah satu yang lumrah. Cumanya apa yang disebut oleh Datuk Mufti, kita jangan berlebih-lebihan dalam bertanya. Dalam agama sendiri pun dia menyebut bahawa tidak perlu usul lebih dalam sesuatu. Apa yang dinyatakan oleh pengeluar syarikat, apa yang dikatakan, apa yang disebut oleh pengeluar vaksin contohnya, ataupun pengeluar ubat secara keseluruhannya, yang dipaparkan di situ, itulah yang kita pegang sebagai salah satu daripada untuk kegunaan kita yang disebut oleh mereka. Contohnya kalau katakan jajan tadi kan, kalau kita query lebih, kita tanya, betul ke tak logo ni Jakim yang keluarkan? Kita query kan, kita pun tengok balik, ni daripada mana, dibuat daripada negeri mana, negeri ni memang Jakim. Kalau kita query lebih, maksudnya bertanya lebih, tak akan makan lah benda tu. Kita tengok pula, jajan ni dia goreng dengan minyak mana? Minyak daripada syarikat mana? Syarikat Muslim ke non-Muslim? Kalau kita query macam tu, tak makan lah. Kan? Lepas tu kita query lagi pula, minyak ni, untuk maklumat sahabat-sahabat atau para penonton sekalian, saya ni di Hulu Terengganu. Dia punya tanaman yang utamanya adalah sawit. Untuk maklumat tuan-tuan, sawit ni apabila dia kait, dia jatuh standar. Dia naik lori, dia pergi ke kilang untuk memproses sawit. Dia akan masuk ke dalam jajan yang besar, dalam dia punya pelong yang besar, periuk yang besar tu, dia rebus itu. Untuk maklumat bahawa dia tak lerai dah satu persatu buah sawit. Dan kalau kita tengok satu persatu, dalam tandan sawit tu macam-macam ada. Apa dia ada? Siput ada, ular ada, tikus ada, kala jengking ada, siput babi pun ada. Tapi babi sohail lah, tak ada kan? Maksudnya benda tu ada dan direbuskan bersama. Sebab tu ya keluar minyak mentah tu. Dan kalau kita fikir balik, boleh makan tak macam ni? Lepas tu baru dia hantar untuk refining. Dibuat pengasingan lagi. Barulah kita nampak dia punya minyak tu yang dibersihkan. Kalau kita tanya macam tu lebih, takkan makan minyak, takkan guna minyak dalam kehidupan kita kan. Jadi isu seperti ni perlu diperjelaskan satu persatu dan ianya agak teknikal tetapi masyarakat perlu faham. Apabila badan berautoriti dalam negara kita, dua badan yang berautoriti yang menjelaskan, pertama sekali adalah Kementerian Kesihatan. Yang kedua adalah yang melibatkan hukum adalah Majlis Fatwa. Kita apabila Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa ini adalah bahan yang terdapat, ini adalah kaedah pemprosesannya, pembuatan vaksin tersebut. Dan vaksin itu telah melalui fasa-fasa kajian. Mana fasa kajian ini, dia ada 3 yang paling utama perlu diperhatikan. Yang pertama, dia melihat kepada kesesuaian dos. Maksudnya dos itu berkesan ke tidak dengan manusia. Ini dipanggil kajian secara klinikal. Dia panggil control study. Di mana control study ni dia bagi kepada 2, yang diberi vaksin dan tidak diberi vaksin, dan didapati bahawa ia berkesan. Contoh yang sebut adalah vaksin Comirnaty 95.1% berkesan untuk mencegah COVID-19. Satu. Yang kedua, dia tengok dari segi keselamatan. Selamat ke tak selamat? Dengan jumlah daripada berpuluh-puluh ribu kajian yang telah dilakukan ke atas vaksin tersebut, didapati ia selamat, tidak membawa mudarat, tidak membawa cacat, tidak membawa sesuatu yang serius seperti kematian dan seumpama dengannya. Kesan sampingan ada. Seperti apa? Kesan sampingan ringan, bengkak di bahu, demam, mungkin dia letih sehari, lepas tu dia akan baik dalam tempoh 3-4 hari baik. Macam saya sendiri dah sekarang ni dah dapat 2 jab untuk vaksin COVID-19 ni. Jab yang pertama tu ialah rasa lenguh bau.
Nak angkat bau pun agak sukar sikit tapi masih boleh berkebun. Untuk yang kedua dia teruk sikit. Teruk sikit apa, dia demam. Saya kerja pada hari tu, tengah hari tu rasa macam lain macam je demam. So saya pun ambil ubat Panadol untuk melegakan sikit, dan alhamdulillah saya dapat tidur sikit tengah hari tu. Dan petang tu okey. Maksudnya mengambil masa lebih kurang dalam 48 hingga 72 jam kita dah kembali aktif seperti normal dan tidak mendatangkan mudarat yang besar. Maksudnya dalam kajian pun kita expect benda itu berlaku. Sebab dalam kajian mendapati 82% kesan sampingan yang ringan berlaku kepada individu-individu yang di bawah kajian itu memperolehi kesan sampingan tersebut. Okey? Maksudnya yang kedua adalah selamat digunakan dan yang ketiga adalah stabil digunakan kepada masyarakat. Yang ni kestabilan ini telah diuji melalui kajian yang telah dikemukakan. Jadi, tapi bagaimana pula apabila dalam media sosial ataupun dalam berita kata 6 orang mati, di Sweden 33 orang mati, itu macam mana pula? Yang tu perlu diperjelaskan oleh pihak yang berwajib. Kalau gini, mungkin saya boleh lebih sikit tanya sebab untuk kepahaman rakyat UMP ni, rakyat UMP. Silakan. Sebenarnya saya dah buat forum dengan UMP pada sebulan lepas. Bersama dengan Pusat Islam, saya ingat saya, sebab dia ada karnival pada minggu tersebut dengan Pusat Islam. Saya menerangkan benda yang sama je. Baik. Kalaulah kita tengok dari segi berita, pemberitaan mengatakan bahawa 6 orang mati selepas vaksin Pfizer ataupun vaksin Comirnaty. Kita kata vaksin lah. 6 orang mati selepas vaksin. Adakah stem ataupun kenyataan itu betul? Ya, betul. 6 orang mati selepas pemberian vaksin. Ya, betul. Tetapi kita kena lihat apakah punca mati. Dan di mana punca mati ini perlu disiasat oleh expert, oleh pakar-pakar. Saya ambil contoh macam ni lah. Orang tu tak pernah hayat hidup dia, sepanjang kehidupan dia tak pernah pun makan mi segera. Tiba-tiba tah pagi tu macam mana dia pun rasa nak makan mi segera. Makan mi segera, petang tu mati. Contoh, petang tu mati, meninggal dunia. So kita boleh buat kenyataan mati selepas makan mi segera. Boleh? Betul kan? Tetapi punca mati kenapa? Kena tengok. Jadi postmortem dia dapati bukan akibat daripada MSG dalam mi segera, bukan akibat daripada mi, bahan-bahan yang terdapat dalam mi, tidak melibatkan, sebab dah berjuta-juta orang makan mi, tak ada masalah pun, tiba-tiba dia je mati. Dan kita lihat bahawa kematian itu adalah akibat daripada MI, myocardial infarct, ataupun serangan sakit jantung. Di mana serangan sakit jantung, kalau kita tengok dalam komuniti, ia juga berlaku dalam komuniti yang tidak diberikan vaksin. Contoh dalam negara kita sendiri, sehari, hari ini saja, tanpa kita sedari bahawa sehari 40 hingga 50 orang mati akibat serangan sakit jantung. Purata dalam setahun. Maksudnya kita tanpa kita sedari, kematian itu tetap berlaku walaupun dalam populasi yang tidak diberi vaksin. Contoh yang berlaku di Norway. Di Norway yang mengatakan bahawa kematian 33 orang tu mati daripada berjuta-juta orang yang telah diberi vaksin pada masa tersebut, dan didapati bahawa 33 orang itu kita tengok golongan yang lebih umurnya 70 tahun ke atas, dan postmortem telah dibuat bahawa kematian itu akibat daripada frail disease ataupun penyakit-penyakit yang telah ada pada mereka. Mereka dah ada cimani, ada darah tinggi, ada sakit jantung dan sebagainya, dan kematian itu akibat daripada serang jantung, dan adalah antara stroke dan sebagainya, tidak pun dikaitkan dengan pemberian vaksin. Bahkan kalau kita tengok dari segi populasi yang tidak diberi vaksin pada masa tersebut pun, bahawa jumlah dalam minggu tersebut lebih pada 300 orang mati. Pelbagai sebab, penyakit, aksiden dan sebagainya. Dan orang tua yang lebih pada 200 orang mati pada masa tersebut. Maksudnya, ia adalah sesuatu yang selanjar, selari dengan populasi. Dan kalau kita buat secara detail sekalipun dari segi postmortem, ianya tidak dikaitkan secara direct akibat daripada vaksin. Ya, Doktor. Jadi ini perlu difahami oleh kita bersamalah,
Seperti mana yang berlaku dalam negara kita, lebih kurang dalam 4-5 orang yang telah pun berlaku. Bagi orang yang tidak memahami konteks perubatan, mereka akan terus menuduh bahawa ini adalah akibat daripada vaksin. Itulah yang kita katakan berita yang disensasikan, tetapi hasil pada siasatan yang dilakukan oleh pihak berwajib, oleh postmortem pakar-pakar mendapati bahawa ia bukan secara kesan direct daripada pemberian vaksin. Yang penting adalah manfaat yang kita perolehi daripada vaksin itu adalah lebih penting. Contohnya kalau kita dijangkiti, resiko untuk makin teruk adalah tinggi. Contohnya balik golongan yang 60 tahun ke atas, dia panggil kumpulan rentan ini, jika dijangkiti 10 hingga 12 kali ganda akan terus pergi kepada tahap yang kritikal dan boleh membawa maut. Yang tu sebenarnya orang tak nampak. Orang yang nampak yang benda yang kecil yang daripada kesan sampingan itu yang dibesar-besarkan, yang disensasikan, tetapi jumlah kematian akibat daripada COVID-19 itu tidak diperhatikan dengan betul oleh masyarakat kita. Berbalik kepada halal haram, mungkin kalau sempat saya sebut ginilah. InsyaAllah. Sebut ginilah untuk halal haram ni. Kita ada badan berautoriti, Majlis Fatwa. Dan saya dari segi perubatan, apa yang kita bentangkan kepada Majlis Fatwa, itulah seperti mana yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat pengeluar, inilah bahan-bahan. Contohnya komuniti, dia mengisytiharkan bahawa tidak ada bahan yang melibatkan haiwan. Vaksin-vaksin lain juga menyatakan bahawa bebas daripada bahan-bahan yang melibatkan haiwan ataupun manusia, sel-sel dan sebagainya. Dan yakinlah apa yang telah dikeluarkan oleh Majlis Fatwa. Majlis Fatwa telah mengharuskan penggunaan. Apa lagi yang kita nak? Dan bukan saja dalam negara kita, malah seluruh dunia. Ulama-ulama, Yusuf Al-Qaradawi, bin Bayas dan ramai lagi yang mengeluarkan kenyataan yang sama dalam negara kita. Malah ada di antara mereka yang mewajibkan pemberian jika ia boleh memudaratkan masyarakat, boleh membunuh ramai manusia dan sebagainya. Jadi kita kembalilah kepada ahlinya dalam sesuatu isu tersebut. Kalau kita merujuk kepada orang yang bukan ahli, memang mereka akan terus menyalahkan kita dan terus mempersalahkan kerajaan. Ya, Doktor. Wallahu a'lam. Terima kasih. Okey. Rasanya dah tiba masa untuk saya beli kereta. Tapi nak beli kereta yang mana ya? Yang ini atau yang ini? Saya juga kena tahu kelayakan. Berapa jumlah pembiayaan, kadar keuntungan, bayaran bulanan. Kejap. Saya ni baru je dapat kerja. Slip gaji pun tak ada lagi. Boleh ke mohon pembiayaan kenderaan? Nasib baik terjumpa pelan pembiayaan kenderaan I Bank Islam. Melalui program Grad Hits, lepasan ijazah seperti saya pun boleh dapatkan pembiayaan. Tak perlu slip gaji pun kalau kerja kurang dari 1 bulan. Hanya perlu surat tawaran pekerjaan serta salinan skol atau transkrip. Yang menariknya, saya boleh dapat pembiayaan sehingga 100% daripada harga kereta. Bestnya! Tahu tak, selain kenderaan nasional, Bank Islam juga ada pembiayaan untuk kenderaan bukan nasional dan unregistered recondition. Biasanya orang panggil kereta recon. Pembiayaan pastinya patuh syariah dan kadar yang ditawarkan pun kompetitif. Kalau berlaku benda yang tak diingini ke atas saya, macam mana? Jangan risau, terdapat juga pilihan pelan pelindungan takaful atas semua pembiayaan yang berbaki. Wah, patutlah ramai yang pilih Bank Islam. Nak lebih info lagi, layari easyaccess.bankislam.com.my dan masukkan maklumat anda. Bank Islam akan hubungi anda semula atau imbas kod QR ini dan layari www.bankislam.com. Baik, kita kembali kepada program Bual Bicara Vaksin COVID-19. Pada hari ini insya-Allah saya bersama lagi dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam UMP TV, ya. Baik, tadi Dr. Zwazli telah pun menerangkan tentang isu-isu yang berkaitan dengan halal, keselamatan dan sebagainya. Itu telah pun dijawab dan jelaslah kepada kita bahawa ini adalah satu vaksin yang boleh digunakan. Mungkin kita bergerak sedikit kepada soalan berkaitan dengan vaksin itu sendiri. Vaksin COVID ini, ya, difahamkan bahawa kerajaan Malaysia telah pun menempah dan menerima vaksin COVID-19 ini daripada pelbagai syarikat. Mungkin saya perlu diterangkan apakah jenis vaksin-vaksin yang kita telah terima dan daripada syarikat-syarikat mana yang telah kita gunakan di Malaysia setakat ini. Sila Doktor. Baik. Jadi kalau sebelum saya pergi kepada jawapan tu,
kita kena faham situasi di seluruh dunia. Jadi kalau kita tengok tadi macam Dr. Suhazali dah terangkan bahawasanya wabak COVID-19 ni pandemik. Maksudnya melanda seluruh dunia. Jadi saya tadi beritahu berkenaan dengan konsep imuniti berkelompok. Jadi untuk mencapai imuniti kelompok di seluruh dunia, kita perlu beri vaksin kepada sekurang-kurangnya 6.3 bilion penduduk dunia. Baik. Jadi kalau kita tengok 6.3 bilion, satu jumlah yang sangat besar. Sangat besar. Betul. Jadi kalau kita fikir balik, pengeluar syarikat vaksin ni ada tak ramai yang dah lulus. Maksudnya mungkin ada beberapa syarikat saja yang dah lulus. Jadi bila ada beberapa syarikat saja yang lulus, jadi dalam istilah ekonomi tu kita kata supply low, demand high. Demand high. Maksudnya permintaan tinggi tapi supply kurang. Supply tak dapat. Ya, betul. Jadi bila benda tu berlaku, biasanya negara yang mempunyai kuasa beli yang besar, dia akan istilah dia borong vaksin dululah. Dia membolot semua ya. Ya, betul. Kalau kita tengok ini data yang dikeluarkan, saya tengok daripada akhbar. Kalau tengok negara kecil Israel, contoh kenapa saya ambil contoh negara Israel? Sebab negara ni dia sudah pun memvaksin hampir 50% penduduk dia. Ya. Jadi Israel membayar 50% lagi tinggi daripada Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah. Jadi disebabkan itu Israel dia boleh vaksin penduduk dia dengan cepat. Sebab dia ada duit, dia bayar lebih. Ya. Jadi kalau kita tengok disebabkan kekurangan kuasa beli negara kita sendiri dan juga syarikat-syarikat ni semua dia tak mampu untuk memenuhi untuk cover kita punya penduduk. Kata kita cakap tadi kita perlukan 25.6 juta. 25.6 juta. Sebab tu kerajaan kita telah mengambil langkah untuk menempah dan membeli beberapa vaksin. Dan setakat data yang saya dapat, kita ada 5 vaksin sekarang ni. Jadi 5 jenis vaksin. 5 jenis vaksin. Satu ialah vaksin mRNA daripada syarikat Pfizer. Jadi data yang terbaru, insya-Allah 50% rakyat Malaysia akan dapat vaksin ni. Yang kedua ialah daripada syarikat AstraZeneca. Dan juga yang ketiga daripada syarikat daripada Rusia iaitu Sputnik dan juga CanSino Bio. Jadi tiga-tiga vaksin ni ialah vaksin yang berasaskan adenovirus. Adenovirus ni ialah virus yang tak berbahaya. Jadi virus ni akan membawa protein yang dinamakan spike protein. Spike protein ni penting untuk virus COVID. Jadi sistem imun kita akan bertindak balas terhadap protein spike ni. Dan akhir sekali ialah vaksin daripada Sinovac. Sinovac ni ialah vaksin itu daripada China ya. Daripada China. Virus yang telah dinyah aktifkan. Maksudnya virus tu virus COVID tapi dia dah tak berupaya menyebabkan penyakit. Baik. Jadi itu jenis-jenis vaksin yang telah pun dibeli oleh syarikat Malaysia. Kenapa penting untuk faham kita perlu vaksin yang lain banyak jenis. Sebab contoh satu saja. Contohnya kalau macam ini maklumat yang saya dapat berkenaan dengan vaksin Pfizer. Ada beberapa golongan yang tak boleh terima vaksin Pfizer. Contohnya orang yang mengalami alahan yang teruk disebabkan vaksin tersebut. Lepas tu orang yang sedang hamil dan orang yang memang ada masalah alahan sebelum ni. Baik. Jadi dengan adanya vaksin-vaksin lain, jadi orang yang tak boleh terima vaksin Pfizer, mungkin dia boleh terima vaksin yang lain. Ini adalah sebenarnya satu kelebihan bila kita ada pelbagai jenis vaksin. Yang penting ialah kita sebagai rakyat Malaysia, bila kita mendaftar, pastikan kita bagi tahu sejarah kesihatan dengan jujur. Maksudnya itu penting. Itu penting. Itu penting. Sebab kita akan diberikan vaksin yang betul dan tepat dengan tahap kesihatan kita. Baik. Ya. Itu saja komen saya berkenaan baik. isu Jelas kepada kita. Maksudnya kalau kita dapat memberikan status kesihatan kita yang tepat, maknanya Kementerian Kesihatan akan memberikan vaksin yang tepat kepada pesakit itu ya.
Baik doktor, Dr. Shazli ada masih lagi di talian? InsyaAllah. Ada. Baik, alhamdulillah ya, kita masih lagi bersama dengan UMP TV ni. Soalan seterusnya, ada juga ni berkaitan dengan mitos-mitos yang dikaitkan dengan vaksin lah, terutama sekali vaksin COVID-19 yang dimainkan dalam maya dan sebagainya ya, menimbulkan kecurigaan dalam kalangan netizen dan sebagainya. Mungkin doktor nak komen sikitlah tentang mitos-mitos yang wujud dalam vaksin ni. Boleh share sikit, insya-Allah. Ya, Prof. Kita dapati bahawa dalam dunia ni mesti ada golongan-golongan yang tak setuju. Itu tak dapat dinafikan lah. Nak kata anti pun boleh lah. Tapi untuk maklumat bahawa golongan yang kita panggil sebagai vaksin denial ini telah pun diisytiharkan oleh WHO bahawa dia adalah salah satu daripada 10 global health threat ataupun ia adalah satu daripada 10 ancaman kepada kesihatan dunia. Ancaman. Selain daripada penyakit Ebola, penyakit jangkitan yang lain, golongan yang denial ataupun WHO memang direct sebut sebagai anti kepada vaksin ini, dia adalah satu daripada ancaman. Sebab dia menggunakan teknik dan taktik yang pertama sekali dia akan skewed fakta, yang kedua dia akan exaggerate dia punya fakta, dan yang ketiga dia akan berselindung dengan beberapa kaedah seperti dia berselindung dengan konspirasi, dia berselindung dengan agama, itu. Dan yang keempat, mereka mereka berdalih dengan katanya vaksin tidak perlukan kerana sumber-sumber alternatif boleh dibuat, boleh dilakukan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang apabila golongan seperti yang dipanggil sebagai denial ini, kalaulah mereka hanya tertumpu pada diri mereka saja, tak ada masalah. Tetapi masalahnya mereka menghasut orang lain. Mereka memujuk orang lain. Mereka menulis dan memberikan tulisan-tulisan yang kita katakan bahawa banyak yang salah faham, banyak yang exaggerated ataupun diputar belik yang berlebih-lebihan. Mereka dan pun ada sebagainya. kelompok dia, doktor. Contoh yang saya boleh, ya, kelompok mereka ada. Kalau kita lihat sejak daripada 1750 lagi, memang telah wujud golongan yang dikatakan sebagai denial ini ataupun anti kepada vaksin ini. 1750 adalah dikatakan sebagai the modern era of the vaccine. Selain daripada sebenarnya telah pun dipelopori oleh cendekiawan Islam. Tetapi tak apalah, kita mengatakan the modern era of the vaccine yang dikemukakan oleh Edward Jenner di barat sana. Dan pada masa tersebut, golongan yang pertama menentang ataupun menghalang pemberian vaksin adalah golongan daripada kumpulan Kristian Ortodoks dan juga Yahudi Ortodoks. Sebab pemahaman mereka mengatakan bahawa penyembuhan itu bukan tugas manusia. Manusia hanya melibatkan isu dunia, ekonomi, politik dan sebagainya. Tetapi apabila melibatkan sembuh tak sembuh, itu kerja Tuhan. Apabila mereka membuat secularism seperti itu, dikotomi, maksudnya memecahkan di antara dua, itu menyebabkan masyarakat ada yang percaya dan menentangnya. Betul. Tetapi apabila kita terangkan balik, terus melakukan pembaruan demi pembaruan, dan kita dapati memang adalah golongan yang ortodoks seperti itu dan hanya segelintir saja. Dan Kristian itu sendiri pun menerima pemberian vaksin. Yahudi itu sendiri pun menerima pemberian vaksin. Balah, kalau kita tengok seperti yang Dr. Mahfuz sebut tadi, bahawa Yahudi sekarang ni kita boleh katakan bahawa dia antara top leading pemberian vaksin dalam negara mereka. Kalaulah kita kata ia adalah daripada Yahudi, dia adalah konspirasi Yahudi, jadi tak munasabah Yahudi sendiri ingin membunuh rakyat negara mereka sendiri kan. Jadi itu adalah beberapa argument yang boleh kita buat berkaitan dengan sama ada ia adalah melibatkan agama ataupun melibatkan konspirasi dan seumpama dengannya. Mitos-mitos lain seperti yang melibatkan sains. Biasanya di kalangan mereka dia lebih percaya kepada pseudo-sains. Pseudo maksudnya sains yang tidak betul. Contoh, yang ni glamour. Sebab saya ceramah satu hari tu, saya ceramah di satu masjid.
kita ingat kita dah terang advance sikit lah berkaitan dengan pemberian vaksin dan sebagainya. Ya. Tiba-tiba seorang tu tanya, doktor, betul ke tak vaksin tu ada chip dalam tu? Sebab saya tengok dalam WhatsApp ada orang yang kempen, dia kata janganlah ambil vaksin sebab ada sebab apa? Sebab dia kaitkan dengan Bill Gates. Sebab Bill Gates ni antara founder ataupun antara penderma terbesar kepada syarikat-syarikat dunia untuk R&D vaksin. Bukan saja COVID, tapi sejak daripada measles. Tahun 2000 lagi, Bill Gates telah terlibat dalam memberikan dana yang besar kepada syarikat-syarikat untuk membina, membentuk dan menjual vaksin ini kepada seluruh dunia. Dan bahkan derma yang dikeluarkan oleh Bill Gates itu diberikan percuma kepada negara-negara ketiga seperti Afghanistan, Pakistan dan negara-negara Afrika. Ya. Dan apabila melibatkan Bill Gates dalam pemberian dana yang begitu besar juga untuk R&D COVID-19, vaksin COVID-19 ni, mereka mengatakan, tengok tu, Bill Gates ni orang yang hebat komputer. Dia kata komputer dia boleh buat chip, nanochip, microchip untuk masuk. Apabila masuk dalam badan manusia, dia serang DNA, dia boleh kontrol manusia dan pada satu ketika nanti dalam tempoh tertentu, dia akan tutup Swiss dan manusia akan mati. Ni dia panggil world depopulation. Ini adalah teori-teori yang mereka kemukakan. Masya-Allah ya. Saya sebenarnya saya nak jawab juga, tapi itulah saya jawab kata hari ni saya tak bawa botol vaksin tu. Saya ada simpan untuk ceramah botol vaksin tu. Sebelum orang bagi vaksin pada saya, dia untuk Pfizer dia 6 dos dalam satu botol. Dan apabila kita dah elok, kita tengok tu, saya cari manalah chip ada dalam tu. Clear je, nampak macam air masak je saya nampak. Tak ada apa-apa. Sebab untuk maklumat, ni penting bagi masyarakat awam yang tidak faham dari segi sains. Betul. Kita tak nafikan bahawa pembuatan ataupun R&D, research and development untuk membina nanochip wujud dan ada. Tetapi buat masa sekarang ni, satu peranti. Maksud apa peranti? Satu bahan yang digabung di dalamnya yang boleh berfungsi untuk bergerak, untuk mengarah, untuk mencari apa-apa dalam badan dia yang bersaiz nanochip sudah tidak ada lagi buat masa ni. Walaupun para saintis di dunia sedang berusaha untuk ke arah itu. Tapi buat masa sekarang ini, tidak ada. Belum ada lagi. Saya dapat belum ada lagi sebab saya dapat keyakinan. Sebab saya pernah berforum lebih dalam 2 bulan lepas. Saya forum dengan Prof. Madya, Dr. Hanif Yaakob. Dia adalah ketua sensor nanoteknologi UPM dan telah present di peringkat Turki, di China dan sebagainya. Dia punya tu, dia kata buat masa ni yang chip yang paling kecil yang direka dalam dia ni adalah sebesar biji beras. Kalau kita tengok dalam search dalam internet, kita dapat tengoklah microchip. Sebesar biji beras dan ditanam bawah kulit. Dan ada juga dalam perubatan digunakan masuk dalam perut untuk tengok dari segi perawatan kanser dan sebagainya. Tu pun masih lagi dalam kajian dan tidak digunakan secara komersial. Tidak digunakan secara meluas. Kalaulah nak buat nanochip, lagi mahal harganya dan tak munasabah lah maksudnya. Kalaulah nak, contohnya Israel yang berperang dengan Gaza, Palestin tu berpuluh-puluh tahun. Tak pernah sabarlah. Israel sendiri pun benarkan pemberian vaksin kepada rakyat negara mereka dan juga kepada Gaza contohnya. Kalau nak bunuh melalui vaksin, rakyat negara mereka tak perlu ambil vaksin, dah bagi pada rakyat Gaza untuk dimatikan. Dah lama dah rakyat Palestin mati maksudnya semua sekali. Dari segi logika pun begitu. Dan bahkan dia kata nanochip ni dia ada satu signal yang kata signal 5G. Ni di antara konspirasi-konspirasi yang sengaja direka-reka oleh mereka. Dan 5G ni lah yang akan mengarah orang ni pergi sini, orang ni pergi situ, orang pergi sini. Dan akhir sekali 5G ni lah akan mematikan Swiss dan manusia akan jadi zombie dan mati akan jadi zombie. Baik doktor. Kalau kita tengok sendiri dalam negara kita kat mana ada 5G? Tak ada pun. Rasa KL pun ada satu dua tempat yang baru ada 5G. 4G pun masih terkekian lagi. Ya, betul. Masih kekian lagi. Ya. Saya tak pasti di Kuantan tu berapa G.
Tah 3G plus. Ya, Saya tak kat ada sini lagi. tak ada. Jadi kalau kita tengok dari segi itu pun tak logik dari segi pemikiran. Tapi itulah saya kata pseudoscience. Apabila diulas dalam bentuk sains dan masyarakat yang tidak tahu menahu berkaitan dengan konteks sains, mereka akan percaya. Mereka akan percaya. Dan kepercayaan itulah dipegang oleh mereka, menyebabkan mereka kata nak tunggu dululah, nak tengok orang mati dululah, nak tengok betul ke tak nanochip bertindak dan sebagainya. Ya, itulah betul. yang biasa timbul di kalangan masyarakat kat sana. Yang dikatakan golongan yang denial. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih doktor. Inilah keburukan pseudoscience. Maksudnya benda yang tak benar tapi dipegang oleh orang sebagai satu keyakinan ataupun akidah yang seolah-olah perkara yang benar. Baik, di studio. Saya kembali kepada studio doktor ya. Mungkin sedikit lagi kita nak cerita tentang apa data terkini yang menunjukkan 3.5% daripada rakyat Malaysia yang divaksin mengalami kesan sampingan. Betul tak perkara ini? Dan apakah perlu kita bimbang akan kesan sampingan yang disebut-sebutkan ini? Atau mungkin ada keterangan yang lebih baik untuk kita fahami bersama? Sila. Baik. Untuk menjawab soalan ni, kita pergi kepada persoalan sebelum ni berkenaan dengan mitos. Jadi sebenarnya pada 11 Oktober 2020 saya ada menulis di Harian Metro berkenaan dengan info berkenaan COVID, bagaimana kita nak mendepani berita-berita sebegini. Ya. Pertama sekali, kalau dalam media sosial, bila kita tengok ada orang membuat posting berkenaan dengan info COVID, perkara pertama yang kita perlu buat ialah pastikan sumber yang sahih dan kredibel. Yeah. Maksudnya sekarang ni sebab kita ada media sosial, semua orang boleh bercakap dan semua orang boleh mengutarakan pendapat mereka. Jadi pertama yang penting pastikan sumber tu sahih dan berkredibel. Ada credibility. Yeah. Itu yang penting. Adakah contoh saya dalam bidang imunologi, takkan saya nak bercakap dalam bidang kejuruteraan dan semua orang mesti ikut cakap saya. Betul. Sebab saya cakap. Ya, betul. Itu satu. Yang kedua ialah bila kita dapat kesahihan berita tu, kita kena faham dengan konteks yang betul. Macam Dr. Suhazili cakap tadi. Itu penting sebab bila kita tengok bidang kepakaran perubatan ni agak kompleks. Yeah. Jadi kita perlukan pakar-pakar tu untuk menolong kita memahami berita-berita sebegini. Sebab kalau tengok contoh engineering, saya mungkin pandai guna kereta tapi saya tak tahu macam mana kereta tu berfungsi, macam mana nak start engine, mekanisme start engine dan sebagainya. Jadi bila kita dapat berita begini, rujuk kepada pakar supaya kita boleh dapat kefahaman yang betul. Itu yang penting, kefahaman yang betul. Yeah. Sebab berita tu benar, memang betul benar, tapi kefahaman yang betul tu benar. Jadi berbalik kepada soalan tadi, memang betul 3.5% rakyat Malaysia mengalami kesan sampingan daripada COVID seperti yang dilaporkan oleh Menteri Kesihatan kita. Yeah. Tapi kalau kita tengok daripada 3.5% tu, lebih kurang 99.5% mengalami kesan sampingan ringan. Ya. Kesan sampingan macam Dr. Suhazili cakap tadilah. Ya. Okey. Jadi berbalik kepada cerita kesan sampingan ni, contoh, saya bagi contoh. Contoh kesan sampingan tu. Tak, macam tadilah demam dan sebagainya lah. Jadi kalau katalah disebabkan kesan sampingan ni, adakah kita takkan ambil vaksin COVID? Jawapan saya, kita perlu ambil sebab kesan sampingan ni sangatlah ringan. Ya. Contohnya, analogi yang terbaik ialah kalau kita bawa kereta contoh, mesti ada risiko kemalangan. Ada risiko walaupun kecil. Ya, betul. Jadi adakah disebabkan oleh risiko kemalangan ni kita tak bawa kereta? Kita tak bawa kereta, kita jalan kaki. Contoh dari saya nak bertolak daripada sini, daripada rumah saya di Gambang, nak bertolak ke UMP Pekan. Takkan disebabkan risiko kemalangan yang sangat kecil, saya memilih untuk berjalan kaki. Ya. Jadi ini satu benda yang kita perlu teliti dan fahami. Dan sebenarnya kita ada data ataupun info terbaru daripada kerajaan. Sebab kalau tak silap saya, hari Isnin lepas Menteri Kesihatan ada umumkan bahawasanya siapa-siapa penduduk Malaysia yang mendapat keupayaan kekal
ketidakupayaan kekal, maaf. Dan mati disebabkan COVID-19 akan diberikan pampasan sebanyak RM500,000. Ya. Dan dalam masa yang sama, jika kita menerima rawatan berpanjangan akibat vaksin COVID-19, rawatan yang berjumlah RM50,000 akan ditanggung oleh kerajaan. Jadi, ya betul. Jadi ini semua jaminan yang telah diberikan oleh kerajaan. Jadi apa lagi yang kita tunggu? Apa lagi yang kita nak? Vaksin pun dah free, cuma daftar sahaja. Ya, itulah saja komen saya kenaan isu saya ni. ingat tu soalan dia memang kenalah pada masanya. Maksudnya kita tak perlulah takut dengan kesan sampingan yang tu ya. Baik, kita ada sedikit kita break sebentar ya untuk beri ruang kepada yang lain. Sila. Okey, baik, kita kembali semula ke dalam program Bual Bicara vaksin COVID-19 kita pada hari ini. Doktor masih lagi ada di Terengganu insya-Allah bersama-sama kita lagi. Ya, insya-Allah. Ada lagi soalan ni, tak habis lagi ya. Dalam kalangan netizen pun akan ada soalan nanti, tapi kita ada lagi soalan kita di konti kita ni. Inilah berkaitan dengan pendaftaran untuk menerima vaksin dalam MySejahtera ni. Ya, nampaknya kalau mengikut laporan ini terlalu 7.6 juta rakyat Malaysia baru mendaftar. Maknanya jumlah terkecil. Ada dah disebutkan sedikit sebanyak tadi oleh doktor. Jadi macam mana ya kita nak sihatkan kepada mereka-mereka yang masih lagi agak ragu-ragu dan sebagainya. Apa tindakan yang kita boleh lakukan ke atas rakyat kita ni, insya-Allah. Doktor mungkin boleh bagi pandangan lagi lah untuk kita mengajak seluruh. Sila. Ya, kalau kita lihat dari sudut pendaftaran tu nampak agak slow lah. Agak lembab sedikit, slow. Baru mencecah baru 8 juta. Yeah. Mungkin apa yang saya perhatikan mungkin pada peringkat awal dulu ramai yang beralasan bahawa mereka tidak mempunyai telefon pintar, di mana pada peringkat awal dahulu kerajaan mewar-warkan bahawa nak daftar melalui MySejahtera. Sebab kalau kita tengok dari segi data pengguna MySejahtera pada masa tersebut adalah 25 juta. Tetapi perlu diingat bahawa 25 juta itu include ataupun termasuk yang berumur 18 tahun ke bawah dan juga bukan warga negara. Jadi kalau kita tengok balik tak sampai pun 25 juta itu kalau betul-betul kita kata target untuk rakyat kita sahaja. Dan alhamdulillah melalui
program yang telah diunjurkan oleh kerajaan, selain daripada MySejahtera, kerajaan juga telah membuka melalui talian telefon secara terus, ataupun kalau susah sangat tak ada telefon, tidak ada tidak ada MySejahtera pun tidak ada, pergi ke klinik-klinik kesihatan. Seluruh klinik kesihatan kita yang digazetkan sebagai pusat pemberian vaksin, lebih kurang dalam 600 lebih dalam negara kita itu, sekarang ni membuka kaunter untuk mana-mana individu masyarakat yang ingin mendaftar. Di sana pegawai yang ada di sana, dia sebenarnya simple je, dia nak nama, IC, nombor kad pengenalan, alamat dan isytihar penyakit apa kalau ada, sebab akan disusun sebab mungkin oleh jawatankuasa jaminan akses vaksin oleh kementerian, dia akan susun bila dan di mana. Okey, jadi benda tu senang saja. Ataupun kalaulah katakan susah sangat, seorang pun telefon pintar iPhone ke Samsung ke, tak ada. Satu lagi yang baru saja dikeluarkan, function di dalam MySejahtera untuk tolong daftar kepada kita punya waris. Mak kita, anak-anak kita kalau kita dah itu, ataupun tok kita, ataupun sepupu sepapat kita, boleh tolong daftar. Boleh mendaftarkan bagi dengan syarat orang daftar, boleh daftar melalui itu, dapatkan nama, kad pengenalan, alamat. Baik. Dan isytihar apakah penyakitnya itu. Jadi sekarang ni benda ni dibuka dengan begitu mudah sekali. Bahkan dalam melalui website sekalipun, bagi individu yang generasi yang biasa dengan website, sama juga, function lebih kurang sama, database yang sama digunakan, boleh mendaftar melalui website dan saya rasa tidak ada apa pun halangan. Cuma yang saya risaukan sekarang ni, sebab ada di kalangan kita seperti yang saya sebut peringkat awal tadi, dia kata dia nak tengok dulu. Tunggu Susah dah lihat. kalau nak tengok dulu. Semua nak tahu, tunggu dah lihat. Tunggu nak tengok orang jadi zombie ke tak zombie ke, yang tu dia kena dapat nak tahu. Ada satu hari tu kita punya tim, dia panggil pasukan pemberian vaksin ni, pergi ke dia punya pusat untuk pemberian vaksin ni. Ada orang tanya, dia ni frontline, dia punya frontline lah. Dia tanya dah mati ke saya ni? Tak mati ke saya ni? Lepas tu kan dia jawab, kami okey je, tak ada apa-apa pun. Gitu maksudnya. Dari segi itu ialah perlu kita yakinkan kepada masyarakat, perlu diyakinkan bahawa ia adalah pertama sekali selamat digunakan. Yang penting adalah manfaat yang diperolehi. Sebab kita tak nak seperti yang berlaku dalam negara-negara luar. Contohnya seperti yang disebutkan di Brazil, ataupun di Itali, di negara-negara Norway dan sebagainya, yang jumlah kematian harian itu ribu-ribuan, jumlah kes harian pun memang meningkat. Dan apabila kita meningkat, ini akan mendatangkan satu impak yang besar. Kita perlu ingat bahawa apabila seseorang itu dijangkiti, dia ada 3 kategori yang utama yang saya boleh perhatikan. Yang pertama sekali adalah golongan yang mungkin tak ada apa-apa. Sebab itulah ramai dia kata apa? Sebab dia kata, kena pun okey je, tak apa-apa. Tu dia yang kena tak ada apa-apa. Tapi perlu diingat bahawa dia punya tahap klinikal untuk pesakit COVID terbagi pada 5. Dia tak kena, Alhamdulillah, selamat dia tak kena. Tapi bagaimana orang yang kena? Orang yang positif tapi tak bergejala, okey, Alhamdulillah, tak ada masalah. Orang yang positif bergejala ringan, okeylah, mungkin dia semua kejap, betul okey. Sebab tu dia kata dia okey. Tapi golongan tahap klinikal 3, 4, 5, di mana ni memerlukan bantuan. Oksigen. Tahap ni dia ada gejala yang teruk, perlukan oksigen. Sebab seperti mana yang kita tahu bahawa COVID-19 ni akan serang paru-paru. Paru-paru ni tempat pertukaran oksigen. Jadi apabila serang paru-paru, oksigen tak dapat ditukar, tak dapat disedut masuk dalam badan kita, kita akan dipanggil air hunger. Kita akan nak macam orang kena asma tu macam mana. Kan? Di situ kita perlukan oksigen, perlu dibantu. Tahap keempat, yang ni masuk zone critical. Dan tahap kelima, memerlukan kita panggil intubation. Kita perlu masuk wayar dalam mulut dia untuk bantu pernafasan. Dan tahap
345 ni adalah 20%. Di mana 20% inilah yang bertarung nyawa. Sama ada dia betul, alhamdulillah dia baik. Dan ada di kalangan mereka yang mati. Dan ada di kalangan mereka yang mempunyai kesan yang berpanjangan. Dia masih lagi nampak, walaupun dia baik, tapi 60-70% daripada mereka masih lagi sesak nafas, sukar untuk bernafas, masih lagi lenguh-lenguh sendi dan sebagainya. Di sini kita panggil, istilah kita panggil morbidity. Maksudnya dia tak mortality, dia tak mati, tetapi kesengsaraan sebelum maut itu. Ya, yang ni kita panggil impact yang besar hasil daripada COVID-19. Dan di sinilah kita nak prevent. Sebab apa yang kita lihat di US, setelah pemberian vaksin berjuta-juta orang, didapati jumlah kemasukan ke ward turun secara mendadak. Dan kalau kita tengok data daripada UK, jumlah kematian bagi orang yang berumur 60 tahun ke atas, zero. Setelah pemberian vaksin yang sebelum daripada ini, didapati bahawa sebelum daripada pemberian vaksin, jumlah kematian memang ramai. Tetapi setelah daripada pemberian, dia menurun, dia zero. Maksudnya tidak ada kematian setelah daripada pemberian vaksin. Kita lihat sendiri di Israel dengan jumlah pemberian vaksin boleh dikatakan sudah 100%. Di sana didapati bahawa jumlah semakin menurun dan makin menurun. Tapi orang query juga tu Prof. Orang query apa? Dia kata seperti yang Dr. Mahfuz sebut tadilah. Dia kata kalaulah kita biarkan diri kita dijangkiti COVID dan kita ni orang muda, tidak tua, biar COVID tu masuk sebab kita akan membentuk imuniti badan sendiri kan. Akan terbentuk antibody dan dengan sendirinya dia adalah vaksin cara semula jadi. Boleh tak macam tu? Tak apa. Jadi terbagi pada 3 lah. Sama ada sembuh ataupun mungkin ada dia punya kesengsaraan ataupun mati. Jadi kita tak tahu. Sedangkan vaksin COVID yang kita bagi ni kita kata dah selamat digunakan. Kesan-kesan sikit dan protection itu 95%. Dan dia pun kata okey kalau gitu kenapa di China tak nak vaksin? Ni biasa orang yang twist. Biasanya saya berdebat dengan media sosial ni. Macam itulah. Saya pun tengok. Look back. Tengok China sekarang ni. China adalah top leading pemberian vaksin dalam negara mereka. 5 juta dos sehari. Dia telah diberi. Sekarang ni China walaupun jumlah COVID dalam negara mereka hanya sekitar dalam kurang daripada 100. Kita ni 1000 lebih kan. Negara mereka kurang daripada 100 kes sehari. Tetapi mereka adalah the leading ataupun pendahulu untuk pemberian vaksin ke rakyat negara mereka 5 juta dos sehari. Kita ni kalau kita calculate sekarang ni sudah 600,000 telah diberi untuk frontliner. Untuk fasa kedua kita tunggu pertengahan bulan ini akan diberikan. Daripada kita tengok 600,000 dari frontliner ni, kita dapati bahawa jumlah harian diberi lebih kurang dalam 6,000 lebih. 6,000 lebih kita kata dengan jumlah lebih kurang dalam sebulan 2 bulan ni. Kalau kita tengok dengan kapasiti 6,000 lebih, berapa tahun baru kita habis? 10 tahun baru habis. Sebab pertama sekali adalah pendaftaran makin kurang, jadi kita tak dapat susun dengan baik. Orang ni nak di mana, orang ni nak vaksin mana, jenis apa, tak dapat susun. Untuk sama ada dia nak tolak kemudian, mungkin dia kata saya ada masalah, saya ni alergi dan sebagainya. Okey, bincang. Lepas tu bincang dengan doktor. Betul ke tak alergi? Sebab ni bukan nak mengugut tapi nak memberitahu bahawa kebanyakan daripada dunia sekarang ni sudah mengenakan kalau nak masuk dalam negara mereka perlu tunjuk dulu vaksin ke tak vaksin. Contohnya nak pergi Mekah tahun ni. Nak pergi Mekah tahun ni punya Arab Saudi, ni punya Menteri Wakaf dan Haji telah mengisytiharkan siapa yang nak pergi Mekah kena bagi vaksin, kena dapat vaksin. Jadi nak tunjuk itu vaksin. Tapi bagi individu yang mungkin kita kata differ, maksud seperti yang Dr. Mahfuz sebut tadi adalah golongan yang tertentu, contoh orang ada kanser, orang yang ada penyakit tertentu yang tak perlu ataupun tidak dibenarkan untuk beri vaksin. Jadi di sini kerajaan akan mengeluarkan satu sijil pengecualian. Dia kata memang saya nak tapi kerajaan kata you tak perlu sebab you ada penyakit. Jadi di sinilah kita rasa kita perlu pertama sekali adalah berdaftar lah. Sebab kalau tengok jumlah agak slow.
pendaftaran itu. Wallahualam. Terima kasih ya. Panjang lebar. Nak memujuk rakyat kita untuk mendaftar dalam vaksin ini melalui MySejahtera. Kita ada mungkin soalan terakhir, tapi kita juga ada soalan daripada penonton nanti. Untuk ini saya pergi kepada soalan seterusnya. Macam mana kalau kita sebagai ahli akademik lah, khususnya macam kita dekat UMP dan sebagainya, kita pun tak pasti UMP semua orang mendaftar ataupun tidak. Macam mana kita nak menggalakkan pendaftaran ini berlaku? Okey, mungkin sila. Jadi sebelum kita nak galakkan pendaftaran, macam saya sebagai ahli akademik yang kebetulan kebakaran saya dalam bidang imunologi. Ya. Jadi saya kena, peranan yang penting ialah sampaikan ilmu yang betul kepada masyarakat. Kalau kita tak sampaikan ilmu yang betul, jadi orang akan rasa ragu-ragu dan takut. Itu yalah, yang paling penting sekali. Maklumat tak sampai. Ya, lepas tu yang kedua, kalau kita dah ada ilmu yang betul, kita sebar luaskan ilmu ni kepada kenalan rapat kita, kawan-kawan di tempat kerja, para pelajar juga. Kita kena galakkan mereka daftar. Sebab kalau kita tengok tadi ada video tulis cerita macam mana prosedur nak masuk kepada kampus untuk pelajar tahun 3 dan 4. Jadi kalau tengok proses ni semua berlaku sebabkan COVID-19. Jadi kalau kita dah ambil vaksin, semua ramai dah ambil vaksin, kita tak perlu lagi buat proses kuarantin dan sebagainya. Ya, betul. Jadi selamat untuk kaki tangan dan juga pelajar. Ya. Jadi untuk para pensyarah terutamanya lah, saya kalau boleh seru kita sebagai jadi ejen perubahan. Maksudnya galakkan orang di sekeliling kita untuk daftar. Lepas tu sampaikan maklumat ataupun informasi yang benar. Kalau kita tak tahu, jangan sebar. Maksudnya tanya orang yang berpengetahuan. Dan untuk akhir sekali, nak bagi tahulah sebagai ahli akademik, kami di Fakulti Sains dan Teknologi Industri, kami ada menubuhkan pasukan bertindak COVID-19. Jadi ya. Jadi pasukan kami ni dah orang kata sedang membuat kajian berkenaan dengan COVID-19. Dan baru-baru ni kami telah berjaya menerbitkan satu laporan berkenaan dengan penjujukan genom COVID-19. Dan sekarang apa yang kami nak buat ialah nak tengok tindak balas antibodi kepada orang yang sama ada kena penyakit ataupun dah divaksin. Jadi ini salah satu bidang yang mana kami boleh menyumbang kepada pembangunan COVID dan maklumat yang benar pada COVID. Saya rasa itu yang agak penting lah untuk sebagai ahli akademik. Baik, okey. Terima kasih Doktor. Ya, kita ada rehat sebentar sebelum kita sambung lagi sedikit lagi dengan persoalan daripada netizen, insyaAllah. Okey, sila. Saya tak perlu risau jika kekurangan tunai dalam dompet. Lebih mudah dan pantas bila guna kad debit AIB untuk berbelanja di mana je. Kad debit ini ringkas. Bila saya menggunakannya, jumlah yang saya bayar akan ditolak terus daripada baki dalam akaun simpanan. Tapi pernah juga bila nak bayar, duit dalam akaun pula tak cukup. Nasib baiklah saya ada kad kredit AIB Bank Islam. Dengan kad kredit AIB Bank Islam, saya terus boleh membuat apa-apa perbelanjaan. Penggunaan kad akan ditolak dari jumlah pembiayaan. Setiap bulan, saya akan terima penyata kad kredit AIB. Saya hanya perlu semak transaksi yang disenaraikan dan bayar baki penyata sebelum atau pada tarikh matang. Kenapa saya pilih kad kredit AIB Bank Islam? Sebab tiada caj keuntungan berganda. Dan jika bayar penuh baki penyata, saya takkan dikenakan caj keuntungan langsung. Kalau saya membuat pembayaran minimum atau kurang daripada penyata kad bulanan, caj keuntungan hanya dikira berdasarkan amount prinsipal yang telah digunakan. Yuran tahunan juga akan dikecualikan bila guna kad kredit AIB minimum 12 kali dalam setahun. Dengan True Rewards, saya dapat mata ganjaran True Points apabila berbelanja dan saya boleh tebus pelbagai barangan dan voucher yang ditawarkan. Apabila buat pembelian runcit RM1,000 ke atas, saya boleh melanggan pelan ansuran transaksi runcit RSVP yang mana saya boleh memanjangkan tempoh bayaran ansuran pada 6 bulan ke, 9 bulan ke dan lebih lagi. Ada banyak lagi kemudahan kad kredit AIB Bank Islam ni. Pengeluaran tunai, pindahan baki dan pelan pelindungan takaful percuma. Menarik kan? Nak tahu lebih lagi? Layari easyaccess.bankislam.com.my dan masukkan maklumat.
pegawai Bank Islam akan hubungi anda semula. Atau imbas kod QR ini dan layari bankislam.com. Baik, kita kembali kepada program Bual Bicara kita yang berbaki lagi. Ada soalan daripada netizen. Ada dua soalan saya lihat dekat sini. Yang pertama tentang kesan sampingan. Yang kedua tentang keperluan kepada pendaftaran. Yang pertama ni soalan dia kata, Assalamualaikum, daripada Safriza binti Bahrudin. Adakah mereka yang berisiko tinggi seperti warga tua, pengidap penyakit diabetes, jantung, darah tinggi, kolesterol, kanser dan sebagainya sesuai menerima suntikan vaksin ini? Apa kesan sampingan kepada golongan berisiko ini? Mungkin soalan ini saya nak tujukan kepada Dr. Zuhazli mungkin. Silakan Doktor. Ya. Kerajaan telah mensasarkan pemberian vaksinasi ini fasa 2 adalah golongan rentan ataupun golongan yang berisiko tinggi, kerana kita dapati bahawa antara 70 hingga 80% bagi pesakit yang berumur 60 tahun ke atas, pesakit yang mempunyai kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, buah pinggang, obesiti gemuk, mempunyai dia panggil keterukan apabila dijangkiti oleh COVID. Maksudnya seperti yang saya sebut tadi, dia ada 5 fasa klinikal semua. Maksudnya fasa 3, 4, 5, majoriti 70 hingga 80% daripada golongan yang saya sebutkan tadi terdiri daripada fasa 3, 4 dan 5. Dan majoriti juga di kalangan mereka, 80% daripada mereka meninggal dunia. Maksudnya mereka berisiko tinggi apabila dijangkiti, dan apabila dijangkiti berisiko tinggi untuk jadi teruk, dan apabila teruk berisiko untuk kematian itu adalah yang lebih tinggi. Dan di sinilah kita mengambil peranan untuk protect mereka, untuk menghindarkan mereka daripada dijangkiti. Kerana dalam kajian mendapati bahawa 20% pada hasil kajian untuk vaksin COVID-19 ini adalah golongan yang rentan ini, dan didapati bahawa mereka protect 90, maksudnya protection itu kalau kita overall 95.91%. Jadi majoriti di kalangan mereka adalah mendapat perlindungan daripada dijangkiti oleh COVID-19, dan seterusnya kita dapati bahawa apabila mereka dilindungi oleh daripada dijangkiti, dan mereka tidak akan, golongan ini tidak dijangkiti, dan akhir sekali jumlah mortality juga makin menurun. Seperti yang berlaku di US, seperti yang berlaku di UK dan sebagainya. Ada malah jumlah kematian selepas daripada umur 60 tahun ke atas akibat dijangkiti, dan jumlah kematian adalah menurun sampai ke kemasukan ke ward adalah kosong. Dan inilah yang sebenarnya kita sasarkan, supaya mereka ini terlindung daripada itu. Maksudnya mereka memang perlu. Baik. Orang akan query pula. Sebab dia kata, kalau doktor kata tadi, mati antara penyebab, dia panggil cause of death. Mati akibat daripada serangan sakit jantung. Kita kena lihat dia punya terminologi. Acute myocardial infarct ataupun serangan sakit jantung ini akan kena pada siapa-siapa. Dan bagi orang yang sudah ada sakit jantung, memanglah berisiko tinggi untuk dapat serangan. Maksudnya dia punya acute MI. Bila acute MI dia panggil sudden death, kematian mengejut. Dan kalau kita tengok statistik tahun 2018, 2019, 2020, kematian akibat daripada MI, serangan sakit jantung, ini bermula daripada umur 41 dan ke atas. Comprises, kalau kita tengok dari segi 41 hingga ke umur 70-80, kita dapati dia adalah lebih daripada 35% daripada penduduk negara kita. Regardless, sama ada dia ni dah ada kencing manis ke, darah tinggi ke apa, yang tak ada apa-apa pun ada. Saya temui kes yang tak ada apa-apa sebelum ni, acute MI dan sudden death, mati masa tidur, mati masa dalam tandas, mati masa main bola. Ada kan kes yang kita ketahui bersamalah daripada berita-berita itu. Jadi bagi golongan yang berisiko, kita lindungi, dan kita kena timbang jika dia ada kesan sampingan,
kesan sampingan itu ringan. Dan mungkin dia akan exaggerate, tapi exaggerate itu tidak boleh membawa ke satu kemudaratan yang besar. Berbanding dengan kalau dijangkiti oleh COVID, contoh saya kata, dia adalah resiko untuk teruk 10 hingga 12%. Tinggi. Tinggi. Jadi di sinilah kita mengimbangkan di antara dua kemudaratan ni. Walaupun kita katalah adalah kesan sampingan ringan, kita kata mudarat ringan. Tetapi kalau dijangkiti oleh COVID, mudarat yang besar. Sebab dia akan masuk ke ward, masuk zon kritikal dan ada yang mati, majoritinya mati. Jadi antara dua mudarat yang besar ini perlu diimbangkan. Bahkan mudarat yang minima itu dia adalah mudarat yang ringan, dia akan sembuh sebaik pada itu. Okey, itulah yang boleh saya jawab berkaitan dengan itu. Baik, maksudnya memang diorang ni perlulah menerima suntikan vaksin ini ya untuk keselamatan. Iya betul. Ada lagi soalan yang lain. Ibu saya berumur 82 tahun, Nursaini binti Abdul Samad. Ada penyakit darah tinggi dan agak uzur. Perlukah beliau didaftarkan untuk vaksin COVID-19? Dan apa risiko kepada beliau? Mungkin bagi peluang pada ni, boleh sikit. Bagi saya jawab ringkas. Boleh juga doktor. Prof jawab. Jawab ringkas perlulah. Perlu. Mungkin sebab gini, sebab ada orang pertikaikan. Dia pertikaikan, dia kata kalau duduk rumah dan sebagai baru jadi tak gerak mana-mana. Sogo tak pergi, Maidin tak bergerak lagi, jadi tak perlulah kan. Tapi perlu kita ingat, ni bukan nak bagi amaran tapi untuk diri saya sendirilah. Bahawa sekarang ni COVID sudah berada dalam komuniti. Pada peringkat awal dulu kita boleh tengok indeks kat mana dan di mana dia punya jangkitan kepada siapa. Tapi sekarang ni sudah tak tahu dah indeks kat mana. Di Terengganu, seorang pakcik stroke. Positif COVID. Kita tengok dia tak gerak mana-mana pun. Rupa-rupanya orang balik daripada Johor, orang balik daripada Sarawak, melawat. Dekat dengan Pahang, 6 orang, sekampung tu 6 orang. Tak gerak mana-mana. Positif. Kita tengok dia punya siapa indeks, dia tak tahu siapa indeks. Siapa yang bawa. Jadi tapi protection 95% itu adalah diperlukan bagi mengelakkan jika dijangkiti kematian dan kesengsaraan mungkin boleh berlaku. Mungkin saya serahkan balik pada Dr. Mahfuz kot untuk menjawab. Nampak macam dengar macam nak jawab tadi tu. Tadi Dr. Syazili bagi tahu kita di negara kita ni 6,000 yang mendaftar dan masih lagi mungkin baru 25% yang mendaftar. Sorry, maaf, 6,000 divaksin setiap hari. 25% saja baru daftar. Saya nak bagi contoh yang agak mudah lah. Kalau di Pahang ni, kita suka makan ikan patin. Betul? Ya. Jadi kalau kita nak makan ikan patin, kalau kita kena pergi pasar ataupun kita kena pergi kedai untuk mendapatkan ikan patin. Sebab kita tahu ikan patin tu sedap. Jadi kalau kita tak daftar COVID ni, contoh dia, kita duduk rumah, kita angan-angan nak makan ikan patin. Tapi kita tak buat usaha ke arah nak makan ikan patin tu. Jadi sebenarnya mendaftar ni ialah usaha kita untuk mendapatkan vaksin COVID. Dan macam saya cakap tadi, kita kena jujur dengan tahap kesihatan kita supaya kita boleh diberikan vaksin yang betul. Dan Dr. Suhazili cakap juga, tadi nanti orang dari Kementerian Kesihatan akan buat penilaian risiko. Jadi bukannya kita daftar ni maksudnya dapat dah. Bukan, daftar tu ya insya-Allah akan dapat, tapi penilaian risiko akan dibuat secara orang kata terperinci. Maksudnya bukan buat tu orang kata sekadar buat secara tidak acuh lah, buat secara teliti sebab menyebabkan nyawa orang. Itu yang pentinglah bagi saya. Daftar secara jujur, lepas tu kita tunggu apa orang Kementerian Kesihatan akan cakap kepada kita. Baik. Jadi paling pentinglah mendaftar ni, paling penting sekali untuk setiap orang. Selepas itu barulah kita ada buat proses saringan dan sebagainya. Okey, kita dah menghampiri minit-minit terakhir. Ini yang kita nak lupa ni, ada cabutan bertuah daripada Bank Islam kepada mereka yang telah mendaftar dalam rancangan ini. Mungkin kita nak serahkan kepada pihak Bank Islam. Okey, sila.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Boleh dengar? Boleh jelas. Okey. Okey, semua. Okey, kita ada beberapa pemenang untuk cabutan bertuah ni. Saya straight to the point terus Okey. Betul. Dan sebelum tu saya ucapkan tahniah kepada pemenang cabutan dan nanti kita akan hubungilah pemenang-pemenang tersebut untuk penyampaian hadiah cabutan nanti. Yang ni kita akan buat kemudian lah nanti. Kami akan call direct nanti. Okey. Silakan. Okey, antara pemenang-pemenangnya adalah Encik Muhammad Edizri bin Hamzah. Ada Muhammad Edi Azri. Ya betul. Edi Azri Okey, yang kedua Safrina binti Baharudin. Okey. Okey, tu dah ada nampak, dah ada angkat tangan dah tu. Maknanya tuan dia tu adalah tu. Nanti kita akan kontak untuk hadiah nanti Dan Puan Hafizah binti Ramli. Baik. Okey, semua dah angkat tangan dah tu. Okey, so tu antara pemenang yang kita buat cabutan lah. Dan kita cabut ni berdasarkan kepada peserta-peserta yang register sahaja. Yeah. Okey, so kalau ada yang tak register tu saya minta maaf lah sebab kita kita akan cabut kepada siapa yang register sahaja. So nanti kita akan hubungi dan terima kasih kepada pihak UNP juga yang telah menganjurkan program bersama ni dan kita Bank Islam mengucapkan ribuan terima kasih. Itu saja daripada saya dan saya serahkan balik kepada pengurus program lah. Okey, baik. Terima kasih Bank Islam yang menyediakan cabutan bertuah kepada pemenang pada hari ini. Baik, saya ingat untuk penutup ini kita ada sesi sedikit penggolongan dan juga kesimpulan ringkas lah daripada kedua-dua panel yang kita jemput pada hari ini. Mungkin saya nak bagi peluang kepada Dr. Suhazli dulu buat sedikit rumusan ringkas sebelum saya bagi kepada rakan saya di studio. Okey, boleh silakan Doktor. Okey, terima kasih kepada Prof Moderator dan kepada rakan panelis serta pihak penganjur daripada Bank Islam. Dua perkara yang perlu saya sebut di sini sebagai khulasah ataupun kesimpulan daripada perbincangan kita pada hari ini. Yang pertama sekali adalah apa sahaja yang kita bincangkan, apa sahaja yang kita perolehi, maklumat yang kita dapati, kembalilah semula kepada ahlinya. Seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Seperti yang juga dibincangkan oleh Dr. Mahfuz tadilah, apa saja maklumat yang kita peroleh itu kalau boleh ia adalah satu maklumat yang tepat, satu maklumat yang betul supaya kita tidak mudah diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu yang mungkin mempunyai agenda-agenda peribadi yang tersendiri. Dan di sinilah kita bagus alhamdulillah dalam apa saja yang kita lakukan kita kena bertabayun ataupun kita kena tanya bagi orang yang fasih ataupun ahli di dalam bidang-bidang yang tertentu, yang pakar dalam itu. Yang kedua, setelah kita berikhtiar, kita bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh semata-mata kita bertawakal tapi tanpa ikhtiar. Hanya mengharapkan apa yang diturunkan oleh Allah tapi kita tidak menjalankan ikhtiar kita sebagai makhluk. Itu salah dari segi akidah kita sebagai seorang Muslim ahli sunnah wal jamaah. Wallahu alam. Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang terlibat dan menjemput saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Suhazli. Kita sambung sedikit dengan kesimpulan ringkas daripada Dr. Ahmad, insyaAllah. Kesimpulan saya, jom daftar. Ringkas saja sebab kita sebagai rakyat Malaysia kita ada tanggungjawab. Kita bukan frontliner. Tanggungjawab kita mudah je, daftar untuk ambil vaksin. Bukan kita kalau macam Dr. Suhazli jadi frontliner, kalau kita tengok pergi klinik tu pakai nak pergi angkasa lepas. Dah setahun dah buat macam ni. Kita sebagai rakyat biasa ni pengorbanan yang kita buat ialah di hujung jari sahaja, daftar sahaja. Itu sahaja. Itulah yang paling ringan sekali benda yang kita kena buat okey. Baik, saya kira kita telah berada di penghujung rancangan InsyaAllah saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel kita yang berwibawa daripada Kementerian Kesihatan dan juga daripada UNP sendiri.
Dan terima kasih kepada Bank Islam ya yang menaja rancangan ini, dan juga kepada semua pendengar netizen yang berada dalam talian. Semoga pertemuan kita pada hari ini atau perbincangan kita membuahkan hasil yang baik dan memberikan kesan yang baik kepada kita. Dan marilah kita sama-sama ya mendaftarlah. Jangan sampai orang kata aplikasi MySejahtera pun tak masuk lagi dalam telefon ya. Jadi pastikan ada itu, boleh mendaftar mudah saja. Kemudian nanti akan ada pemakluman daripada masa ke semasa, insya-Allah. Jadi nampaknya setakat ini saja kita sampai ke penghujung rancangan, dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua, dan kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.